Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, untuk kali ini saya akan masuk kepada topik kita yang ketiga untuk kursus Power Electronics di ET 40073, iaitu di mana untuk topik yang ketiga ni silibus kita cover berkenaan dengan topik DC to DC converter ataupun kita panggil sebagai DC chopper. Okey, apa itu DC to DC converter? So kita tengok untuk slide yang seterusnya. Okey. Jadi untuk objektif kenapa kita perlu mengetahui apakah itu DC to DC converter adalah berdasarkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, objektifnya adalah kita nak mengetahui apakah dia function untuk DC to DC converter. Okey, sebab untuk sebelum ni kita dah cover berkenaan dengan topik AC to DC converter ataupun kita panggil sebagai rectifier. Jadi untuk yang kali ini kita akan pergi daripada DC yang kita dapat tu, kita nak convert pula kepada DC juga. Maksudnya DC to DC converter. Okey, which is sama ada kita nak convert tu kepada step down ataupun step up. Okey, ini dia punya objektif lah. Kemudian kita nak tahulah objektif dia adalah untuk application of DC to DC converter in industry. Dekat mana kita pakai untuk teknik DC to DC converter ni. Okey, dekat industri dekat mana kita pakai. Kemudian untuk mengetahui the function of the step down converter. Okey, ni macam saya mention tadi. So dia terbagi pada dua, step down dan juga step up. So dekat sini untuk step down converter, so kita akan belajar apakah dia litar yang berkaitan dengan step down converter, macam mana litar asas dia, litar asas untuk step down. Kemudian ciri-ciri dia, karakteristik untuk litar step down, dan penerangan ringkas secara macam mana cara dia beroperasi dan cara switching untuk DC to DC converter untuk step down. Juga untuk step down kita akan tengok dekat mana kalau kita letakkan load macam mana cara dia punya principle dia lah, ataupun calculation dia. Kat sini kita akan ada banyak calculation lah untuk litar-litar untuk step down. Sama juga dengan yang kedua, iaitu untuk step up converter. Dia pun ada circuit yang kita kena tahu litar-litar dia, macam mana litar asas. Dan daripada situ kita kena explain macam mana proses ataupun macam mana fungsi untuk litar asas untuk step up converter. Dan kemudian daripada sini kita akan tengok kepada waveform daripada litar step down dan step up, kita akan dapatkan waveform dan kita akan perhatikan macam mana ciri-ciri untuk waveform yang terhasil. Dan normally untuk waveform untuk kedua-dua litar ni, step up dan step down ni, kita akan kaji berkenaan dengan waveform yang terhasil pada current, pada bahagian current yang terhasil di bahagian output, dan juga current pada inductor ataupun IL. Jadi kita kena tengok dia punya ciri-ciri dia, bentuk waveform. Dan normally kita tahu untuk output DC, waveform dia kalau untuk voltage, normally kita akan dapat di dalam straight line kan, sebab dia DC. Tapi kalau untuk yang ini, walaupun straight line, tapi untuk current, okey, untuk current, okey, jadi dia akan ada dia punya waveform dia sendirilah. Okey, contohlah ini dia punya waveform dia. Selalunya normally kalau untuk DC kita akan dapat straight line. Okey, ini untuk DC lah. Kalau kita kat sini untuk V lah. Contoh kat sini kita dapat V output lah. Okey. Tapi kalau untuk current nanti kita akan kaji untuk dia punya ni current.
So kat sini kita akan dapat waveform nanti. Waveform dia normally dia akan bentuk macam triangle lah, macam ni lah. Okay. So waveform ni yang ini yang nanti kena kaji macam mana bentuk dia ni. Okay. Okay, so kita pergi kepada konsep asas ataupun block diagram untuk DC chopper. Jadi untuk DC to DC converter ataupun kita panggil sebagai DC chopper ni, normally untuk block diagram dia adalah bentuk begini. Sebab kita tahu untuk input signal dia dalam keadaan DC. Jadi VS ni sebagai voltage supply, K ni sebagai supply. Jadi yang ini adalah isyarat DC dan dia akan pergi kepada satu circuit yang kita namakan DC to DC converter. Sama ada step up ataupun step down. Ada dua benda yang berbeza. So namanya kita panggil chopper. Dan output voltage untuk signal ni, kenapa dia berbentuk pulse begini. Okay. Jadi kalau kita tahu signal untuk DC dia adalah straight line. Dia macam ini. Tapi yang ditunjukkan kat sini adalah dalam bentuk pulse. Bermaksud macam yang kita belajar sebelum ni, untuk kita punya device ataupun untuk komponen, power electronic component, contoh kita ambil sebagai MOSFET. Dulu kita tahu dia ada 3 kaki kat situ. Okey. Kita tahu dia ada 3 kaki kat situ. Jadi yang satu kaki lagi ni yang kita nama sebagai kaki gate. Kaki gate ni, ini yang kita akan bagi signal yang ini. Signal untuk pulse ni. Kat sini yang kita akan bagi signal pulse. Okey. Dan kita tahu untuk output voltage normally dia akan dapat tetap ini. Tapi ini adalah untuk dia punya analisa dia. Jadi kena faham konsep dia. Kenapa dia ada bentuk pulse begini? Sebab untuk kaki gate, untuk MOSFET, dia akan ada satu kaki yang kita panggil sebagai gate. Kita kena masukkan signal pulse. Okay. Kemudian, okay, macam yang kita tahu. Jadi, untuk konsep asas chopper ni, dia sebenarnya similar ataupun dia equivalent dengan lebih kurang macam konsep transformer. Transformer kita ada daripada AC signal, kemudian kita nak step up ataupun step down, tapi itu untuk AC signal. Dan dia gunakan ratio untuk transformer. Okay. Kalau boleh ingat balik kan, kalau transformer dia punya konsep, dia pun ada untuk apa ni, masukan dia berapa volt dan dia akan keluar sama ada step up ataupun step down. Jadi dia equivalent, dia lebih kurang sama dengan ni. Tapi yang ini konsep dia adalah daripada signal DC. Signal DC. So signal DC ni kita tahu dia dalam bentuk DC sahaja. Okay, dalam bentuk straight line. Alright, so apa yang kita berlaku sekarang ni, kita dah dapat signal DC dekat sini untuk input. Jadi sekarang kita nak convertkan kepada DC juga. Jadi dekat mana rasa-rasanya aplikasi ni yang kita berguna daripada signal DC dan dia akan convert kepada DC juga. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak relatekan dengan keadaan semasa yang apa, teknologi yang berkaitan, antaranya of course lah kita tahu sistem solar. Okey, sistem solar PV. Jadi daripada solar PV tu, macam yang kita tahu, daripada solar PV yang kita dapat, dia punya incoming dia akan dapat, selalunya kita akan absorb matahari kat sini, absorb, kemudian kita tahulah dia punya spek dia dalam bentuk watt, dan juga ada voltage. Okay, watt dan voltage ni bergantung kepada size PV ni lah, watt dan juga voltage. Okay. Jadi sekarang ni bila kita dah collect, contohlah kita dapat kat sini, kalau dalam lab RE 18 volt 80 watt. Okey.
Jadi 18 volt ni dia akan pergi kepada bateri kan. Okey, 18 volt dengan 80 watt dia akan masuk kepada satu bateri. Okey, ni bateri. Jadi bateri ni selalunya kita akan masukkan kat sini dia 12 volt sahaja. Okey, normally bateri 12 volt. Jadi 18 nak pergi 12 kat sini mesti ada satu controller tengah-tengah sini. Controller untuk dia adjust dia punya voltage yang berkaitan lah. Okey. So daripada bateri ni, okey, daripada bateri kita nak convert balik kepada contoh nak masuk ke USB. USB kita 5 volt. USB 5 volt. So kat sini kita kena ada satu letak chopper Kita namakan chopper ataupun DC to DC converter. Jadi ini konsep dia. Jadi nampak macam mudah je kan, cik boleh pakai, nampak macam barangan tu dah diguna pakai. Ya, memang betul. Tapi sekarang ni kita nak belajar konsep macam mana proses switching itu berlaku. Okey, orang sebagai user dia pakai, tapi kita sebagai orang engineering, kita kena kaji macam mana dia punya konsep switching itu berlaku. Okey, ni konsep dekat sistem solar. Okey, cuba kita fikir sekarang ni pembuatan kereta elektrik ataupun EV, electrical vehicle dah makin banyak digunakan lah dekat mana-mana negara yang ni lah, macam negara-negara maju banyak gunakan Jadi untuk konsep DC to DC converter ni dia tetap senang cakap dia teknologi ni memang diperlukan. Sebab apa? Dalam EV, dalam kenderaan elektrik, okey, EV, okey. Jadi dalam EV memang dia akan ada isyarat DC untuk bateri dia. Dia tak pakai ICE ataupun ICE ni adalah internal combustion engine. Maknanya pembakaran menggunakan petrol ataupun diesel. Jadi dalam EV ni dia menggunakan dia punya kuasa dia, power dia adalah daripada dia punya motor dan bateri. Daripada motor dan juga bateri. Itu dua benda yang penting lah. Ataupun isyarat DC lah, DC dan juga motor. Jadi dalam kereta elektrik ni dia kena convert banyak keadaan, sama ada daripada DC tu dia nak step up ataupun nak step down ataupun nak convert kepada AC signal. Jadi contoh yang terbaik kita boleh ambil daripada untuk konsep ni adalah EV. Jadi bidang ini adalah sangat, kata orang apa, memang akan berguna dan dia akan long life lah. Dia akan sepanjang masa memang kita pakai teknologi ni. Jadi kalau kata orang apa keperluan untuk belajar power elektronik adalah contribution untuk pengkajian, untuk research dalam industri dan juga contoh yang tadi saya bagi itu dalam kenderaan elektrik. Alright. Okey. Okey, ini konsep dia untuk DC to DC converter. Ini daripada input straight line, dia akan pergi kepada letak chopper. Dan dia dalam bentuk pulse macam ini, dalam bentuk pulse. Okey, kat sini kamu kena faham sikit konsep dia. Apa yang menariknya di sini adalah apabila kita belajar yang ini dalam bentuk pulse ni, bila kamu belajar dalam bentuk pulse, dia ada relate dengan subjek embedded. Sebab apa? Dalam embedded kamu ada buat switching ada buat programming berkenaan dengan satu term kita nama sebagai PWM, Pulse Width Modulation. Okey. Jadi dalam power elektronik, Pulse Width Modulation ni diguna pakai sebagai satu kaedah switching untuk kita switchingkan komponen power elektronik. So dia akan switchingkan komponen sebagai contoh MOSFET, IGBT dan sebagainya lah. Tapi dua ni lah yang penting, MOSFET dan juga IGBT. Okey.
untuk PWM. Jadi ini konsep untuk PWM lah sebab dia guna past. Apa itu T on, apa itu T off? T on ni adalah masa untuk dia mengambil masa untuk dia on. Okey, daripada kosong ni dia ambil masa dia on. Sampai sini dia off lah. Okey. Kemudian yang ini T off. T off adalah masa yang diambil kat sini. Kalau dicontoh kat sini T off dia kecil daripada T on. Jadi kita boleh nampak kat sini T on dia lebih besar daripada T off. Jadi dekat sini kita boleh tengok kaedah ini adalah dia nanti dalam bentuk persen. Berapa persen. Jadi persen ni dia berkait dengan duty cycle ni. Ini adalah duty cycle. Jadi duty cycle adalah nisbah di antara T on dengan T. Bukan T off T on dengan T. Jadi T on tadi saya dah cakap masa untuk dia on, masa untuk komponen tu ataupun untuk dia nak switching on, dan T adalah masa yang diambil daripada dia T on pergi ke T off. Jadi sepanjang ni kita panggil sebagai T. Daripada T on tambah T off kita panggil sebagai T. T ni maknanya satu cycle lah. Kalau kita refer balik pada karakteristik untuk AC gelombang sinus, CT ni merujuk kepada satu cycle. Jadi satu cycle ni adalah daripada kita campurkan antara T on dan juga T off. Dapatlah T ataupun satu tempoh, satu cycle. Okey. So kita boleh tengok kat sini dia akan berbeza-beza nanti. Switching kat sini akan depend pada bentuk waveform yang terhasil. Contoh macam gini, bentuk waveform T on lebih tebal daripada T off. Kalau kat sini T off lebih panjang masa dia untuk dia mati daripada T on. So kita tengok apa dalam bentuk persen dia macam mana. Okey. Macam mana kita boleh katakan dalam bentuk persen. Okey. Okey, ni untuk application DC to DC converter macam saya mention tadi. Yang pertamanya adalah untuk bateri di dalam vehicle. Ini untuk EV, electrical vehicle. Okey. Kemudian dalam bus ada, okey, daripada dalam kereta, traction, motor control, of course daripada motor control. Okey. So semuanya ada konsep untuk DC to DC converter. So dikatakan dia akan convertkan daripada fixed DC voltage. So contoh masukkan 12 volt tak berubah, 12 volt, dan kita akan convert dia kepada variable DC voltage. So dia akan jadi contoh kalau dia kata ini adalah step down, dia boleh jadi 11.9, boleh jadi 11.8 sampailah 11.7 hinggalah 0 volt. Nampak? Ini kalau step down lah. Daripada 12 dia boleh convert kepada 11.9, 11.8, 11.7 hingga 0. So ni namanya variable DC voltage. Tanpa apa perbezaan dia adalah dia tanpa kita nak ubah nilai voltage ni. Voltage ni input fix. Tapi yang belakang ni senang kita ubah. Okey, itu dia punya ni. Dan bila kita ubah ni dia tidak, dia punya kelebihan untuk DC to DC converter ni adalah dia tetap mengekalkan tahap kecekapan sehingga lebih kurang 90% tahap kecekapan dia. Ini kecekapan kecekapan efisiensi. Efisiensi hampir 95%. Dan apa kaitan efisiensi ni? Efisiensi ni dia akan, kalau kita kata dia cekap 95%, maknanya dia punya losses, okey, macam saya cakap tu losses dia kurang. Jadi efisiensi dia tinggi. Losses ni yang kita tak mahu ni. Okey, losses ni kita cuba kurangkan dalam mana-mana kaedah switching. Sebab once kalau kita guna switch, manually contoh kita gunakan satu switch manually, okey, kita angkat satu switch manually,
bila kita on dan off, kita on dan off secara banyak kali, maknanya kita sentiasa on off on off on off. Sebab kita on off ni kita gunakan switching yang gunakan mechanical kan, mechanical. Bila mechanical dia akan menyebabkan berlakunya pemanasan dekat sini, dia akan panas. Sebab mechanical part kan, kita selalu contact kan, off on off on off. So bila kita buat kaedah macam gini, kat sini berlaku banyak losses dia tinggi, losses. Tapi untuk DC to DC voltage menggunakan kaedah switching menggunakan pulse tadi, kita tak gunakan ni, kita gunakan micro controller lah untuk dia punya switching. Tu yang awak belajar embedded tadi tu, untuk switching kan PWM ke ataupun guna variable frequency. Okay, so itu dia punya perbezaan. So bila guna microcontroller, dia boleh switching dengan laju tanpa menyebabkan losses. Jadi losses kurang, efisiensi tinggi. Okay, so ni advantage dia untuk menggunakan ni. Yang pertama tadi saya cakap untuk high efficiency, reduce losses. So efficiency ni lebih kurang sampai 90% lah. Tinggi dia punya, dia tak akan dapat 100%. Okay, tapi dia punya efficiency dia tinggi. Faster response, okay, less maintenance, okay, small size, but the cost is less. So ni antara advantage dia lah. Okay, so ini adalah kita masuk kepada chopper untuk step down converter. Step down converter, macam saya mention tadi, step down adalah untuk kita turunkan voltage daripada fixed voltage kepada nilai voltage yang lebih rendah daripada input voltage tersebut. Okay, jadi kita ambil sebagai contoh, ini gambar raja basic, untuk gambar raja asas dia untuk chopper. Ada satu voltage masukan kat sini, VS kita panggil voltage supply. Kemudian ini switching dia. Okey, dan sini adalah load. Okey. One more thing yang interesting adalah bila kita nak ubah nilai voltage kat sini, nilai voltage ni kita nak ubah, kita nak Vout kita nak ubah. Kalau normally, kalau kita guna potentiometer, guna kaedah voltage divider, kalau kamu boleh relatekan voltage divider, selalunya kita kena ubahkan nilai RL ni. Nilai ni contoh, mula kita letak 1 kilo ohm. So, kalau kita nak dapatkan nilai output yang berbeza, kita kena ubah nilai ohms ni. Kita kena rendahkan lagi. Contoh, kena letak 500 ohm. So, Vout dia berubah lah. Tapi untuk step down ni, konsep chopper, nilai Vout ni kita tak ubah langsung. Nilai resistor kita tak ubah langsung. Yang kita ubah adalah switching di sini. Input tetap, load tetap, tapi kat sini yang kita ubah, dan voltage output dia akan berubah. Itu dia punya interesting dah. Okey, ini macam yang saya dah terangkan tadi tu secara ringkas, prinsipal untuk step down operation. Dia akan menggunakan ni lah, MOSFET, IGBT, SCR, GTO dan sebagainya lah untuk switching. Yang kita perlu tahu adalah macam mana proses switching tu. Sebab pengalaman saya buat untuk projek menggunakan step down converter ni, kalau buat sendiri untuk proses PCB circuit, dia problemnya adalah once kita dah betul pun litar kita tu, tapi bila masalah pada soldering, contohlah kat soldering kat sini kita masukkan kaki komponen, kaki komponen kat sini lah contoh, kita dah solder kaki komponen kat sini. Kalau solder kat sini, solder dia tak cukup, so switching ni tak boleh, switching tak okey. Ini pengalaman peribadi lah, macam mana experience saya nak buat dia punya ni. So nampak mudah, litar simple, tapi nak dapatkan proses switching ni bukan benda yang senang. Okey. So ni cerita T on dan juga T off.
Okay. So ini tadi saya dah terang secara ringkas macam mana proses switching daripada di input. Ini adalah proses PWM signal ataupun variable frequency signal untuk switching T on dan juga T. Okay. Ni current, ni voltage. Tak ada apa ni. Okey, ini adalah persamaan untuk persamaan matematik untuk kita kira nak dapatkan formula daripada hukum Ohms jugalah ni daripada hukum Ohm ni So kita nak dapatkan nilai voltage output, formula dia bagaimana Nanti kita tengok formula yang fix untuk ni. Ini dikata V out sama dengan V in, Vs ni V in Vs over T T ni adalah nilai untuk tempoh. T1 ni tadi adalah merujuk kepada apa dalam keadaan on so nanti kita tengok yang formula yang okey, so ni awak kena ingat formula untuk duty cycle. Untuk step down duty cycle ni kita panggil D. Apa itu duty cycle tadi? Kita recap balik adalah ratio di antara T on dan juga T. Okey, so jadi duty cycle selalunya kita rujuk kepada bentuk persen. Berapa persen? Okey, berapa persen? Contoh 90% ke, 10% ke. Okey. Kalau 90% selalunya bentuknya bentuk tu punya ni dia akan dia macam gitulah. Dia akan lebih T on dia panjang. Okey, T on dia panjang, off dia pendek je. Ni kalau contoh 90%. Sebab ratio antara T on dengan T off, T on lebih besar daripada T off. Dia lebih gemuk lah kat sini, bahagian on dia lebih gemuk. Tapi kalau 10%, kalau kita, ini konsep mudah nak faham lah untuk duty cycle. So dia punya ni, dia kecil je. Dia kecil-kecil tu. So T on dia dengan T off, dia macam ini. Ni kalau ini contoh 10%. Contoh. Okay. Ini untuk current, formula untuk current. Okay. V out, Vs bagi T, dVs. Okay. Alright, ini untuk formula if chopper is lossless, okay, then input power sama dengan output power. Ini dikatakan chopper ni tak ada terus kehilangan. Tak ada kehilangan tak ada losses lah. Tidak ada kehilangan. So formula dia input power sama dengan output power. Okay, ini memang paling cekap lah. Ini 100% efficiency ni kalau input, apa yang input bagi sama dengan output. Contoh kat sini kita apply 80 watt, kat output pun dapat 80 watt. Okay. Jadi formula dia adalah ni VI kali I, V in kali in sama dengan V out RMS kalikan dengan I out RMS. Okay, ini formula dia. Okay, ini untuk formula RMS. So boleh tengok formula untuk RMS untuk output V out dan juga I out. So ni adalah untuk V out formula dia. Ini untuk I out. Hafal saja Jadi D ni adalah duty cycle. Kena ingat D duty cycle, V in ni adalah voltage input. Okay. Okay, kamu boleh cuba latihan ni, cuba buat sendiri. Okay. Cuba buat sendiri dia punya calculation dia berdasarkan kepada formula yang dah diberi. Sebagai contoh ni, a chopper circuit with V in 20 volt and R 15 ohm is switching at 1 kHz frequency. Okey, sekarang ni saya lupa nak bagi tahu. Kalau konsep switching, selalunya kita akan refer kepada nilai frekuensi. Dan normally untuk nilai frekuensi untuk switching power electronic component, MOSFET ke IGBT, dia mesti tinggi. Nilai frekuensi dia mesti kilohertz dan ke atas. Dia jarang kita pakai 50 Hz,
Sebab apa? Bila kita gunakan frekuensi lagi tinggi, switching dia lagi laju lah. Kita nak fast switching. Okey, 1 kHz. 1 kHz maknanya kalau kita anggapkan dia sebagai pulse, dia sangat rapat lah. Switching dia sangat rapat. Okey, sangat rapat. Ni 1 kHz. Okey, mesti ada frekuensi. Frekuensi ni merujuk kepada, kalau kita tengok pada apa tadi tu, switching, dia punya switching ni dia on off laju, on off. Tapi kita guna microcontroller lah kan. Okey. So kirakan time dia bagi time on, T on dia kat sini adalah 0.3 milisecond. So calculate duty cycle. Duty cycle senang. Kemudian average voltage, masuk formula RMS output voltage, RMS output current dengan power output. Okey, kaedah untuk control, untuk switching tadi tu, dalam chopper, DC chopper, ada dua kaedah. Yang pertama, menggunakan PWM controller. PWM ni pun kamu boleh beli PWM ni boleh beli dah siap. Dekat online ada, boleh beli online. Ada jual. Kalau kamu buat projek yang ada motor, nak drive motor, okey, nak hidupkan motor DC, okey, boleh beli PWM ni. Dan dia akan depend kepada nilai, harga depend kepada watt. Kalau watt dia tinggi, harga pun tinggilah. Okey, PWM. Kamu boleh tengok dekat online, boleh beli. Kalau untuk buat kontrol, nak kontrol motor lah. Maknanya motor tu bila kita kontrol guna PWM, kita kontrol dia punya speeding dia. Untuk laju dia. Dan satu lagi adalah variable frequency control. So kat sini frekuensi fix kalau PWM, constant frekuensi. Tapi kalau variable frequency control, frekuensi ni kita ubahkan. Okay, tapi jarang kita gunakan variable frequency control ni. Normally kalau untuk lab kita gunakan kaedah pulse width modulation. Okay, pulse width modulation di mana kita akan control dia punya duty cycle. So lab kita nanti kita akan kita akan control sama macam lab rectifier. Jadi yang kita ada pulse generator tu, okey, kita akan naikkan dia punya pulse ni daripada sini 0, 45, 90, 135, 180 kan. So ini yang kita akan control dia punya duty cycle. Kita tengok untuk waveform dia dapat tak sama macam teori. Okay. Contoh kalau kita naikkan kat sini 10 kan. 10. Jadi mestilah kita dapat dia punya duty cycle dia. Kan. Dia macam itulah. Contoh kalau kita dah pergi ke 90. Bila dah 90, dia dah menghampiri 100 kan. Dia punya duty cycle mestilah tebal. So dia punya efek dia apa? Kalau duty cycle kita adjust kepada lebih tinggi, kalau merujuk kepada motor akan speed lagi laju lah. Kalau dia bermula daripada rendah, motor tu speed dia perlahan. Okey, ini pulse width modulation saya dah terangkan tadi. Sama Yang ini untuk duty cycle yang rendah. Yang ini untuk yang tebal ni duty cycle yang tinggi . Okey, ini untuk variable frequency control. Sama juga, lebih kurang, tapi kita adjustkan frekuensi sahaja. Okey, ini adalah dia punya apa ni, kita dah masuk kepada basic circuit. Tadi dalam objektif ada sentuh kan berkenaan dengan apa dia yang kita akan belajar dalam step down converter dalam DC to DC chopper. Yang pertama step down. So kat sini ini adalah basic circuit, nampak mudah dia punya circuit, simple saja, komponen sangat banyak, tapi ada a lot of research here. Kalau kamu buka dekat bahagian research dalam Google Scholar, okey, kamu kena biasakan buat tengok-tengok ni. Kalau siapa yang berminat nak sambung belajar ni, kena selalu buka kajian, type dekat Google tu, buka Google Scholar. Awak type topik untuk buck converter ni. Okay. Buck converter nama lain bagi step down converter. Kalau
dulu lecturer saya cakap kalau buck ni, kalau orang Jerman dia panggil book converter. Okay. So banyak kajian berkenaan dengan ni. Nampak simple je, dia punya komponen tak banyak. Satu kat sini ada IGBT ataupun MOSFET. Kemudian yang kedua ada satu diode kat sini. Diode, kalau kamu ingat lagi, saya pernah cakap freewheeling diode dalam rectifier. Freewheeling diode. Okay. Diode ni dia akan bekerja apabila ada induktor ni lah. Dia akan bantu induktor ni untuk bergerak, menyebabkan arah arus tu dalam satu arah dia lah. Kemudian dia ada induktor kat sini. Induktor, kapasitor dan juga load. Okay. Load ni depend lah apa yang kamu nak control. So kat sini nilai voltage output. So macam yang saya cakap, kelebihan ataupun dia punya interesting untuk ni, untuk circuit chopper ni adalah VS fix. So Vout yang akan boleh ubah-ubah lah. Maknanya ni boleh turunkan dia akan boleh turunkan. Kamu bayangkan kat sini kalau kita ada satu supply yang watt dia, contoh kita ada 80 watt. Dekat sini pun kita akan dapat 80 watt juga. Tapi dia punya voltage berubah. Okey, so itu dia punya kelebihan dia lah. Tanpa kita ubahkan nilai induktor ni. Sebab switching tu hanya berlaku di bahagian MOSFET sini. PWM je berlaku di sini. Komponen. Ni cabaran dia lah. Paling susah adalah kita nak dapatkan nilai switching ni. Sebab ada dua source sekarang kat sini. Satu source daripada DC. Kat sini DC. Satu source lagi adalah dari bentuk pulse kat sini. Jadi bila keluar dekat sini, dia akan ada dua signal yang berbeza lah. Jadi itu dia punya cabaran untuk mengkaji litar untuk buck converter walaupun litarnya agak simple. Alright. Apa tugas kapasitor kat sini? Apa tugas induktor kat sini? Ini semua ada dia punya function dia. Okay. Kalau awak pernah ingat untuk saya ada sentuh bahagian dengan continuous dan juga discontinuous current. Jadi continuous tu dia berterusan, dia punya current dia tu. Dia tak terputus lah dia punya waveform. Continuous. Okay, bentuk waveform dia akan. Okay. Tapi kalau discontinuous, dia akan dia akan adalah dia punya, dia terputus lah kan. So dia merujuk kepada design macam mana kita nak tentukan nilai komponen di sini. Kat sini Henry unit dia adalah induktor. Okey. Continuous dan discontinuous merujuk kepada cara kita design litar ni. Kalau kita letak nilai dia yang betul mengikut formula yang diberi, so kita akan dapat dia punya signal yang kita mahukan. Okey. Tapi kalau kita salah letak nilai, salah kiraan, salah design, so dia punya output dia dalam bentuk ni dia akan tak dapat lah signal yang kita mahukan lah. So sebab tu pentingnya untuk design induktor dan juga kapasitor. Design ni maksudnya tentukan berapa jumlah nilai komponen yang patut ada kat sini. Nilai untuk induktor, nilai untuk kapasitor. Okay. So start untuk design ni dia akan bermula dengan output kita lah. Okay. Output kita. Apa output kita yang kita nak pakai lah. Okay. Itu adalah dia punya design dia. Tapi untuk design ni tak sampai awak punya peringkat, kita tak sentuh lagi lah. Dia peringkat degree dan juga master baru ada lah untuk peringkat design. Alright. So ini penerangan berkenaan step down converter. Ini saya dah cakap tadi.
continuous current flow in inductor. Okay, ni ada duty cycle. Okay, yang control dia adalah S, switch, ataupun lebih tepat kita panggil MOSFET dan juga IGBT. Diode diode ni dia merujuk kepada diode freewheeling diode sebab dia diletakkan terbalik. Dia diletakkan bertentangan dengan masukan tadi itulah. Kan? Ni freewheeling diode. Okey, freewheeling diode ni kalau kita nak buat projek, kita type dia bukan freewheeling diode, nama dia. Kalau untuk diode ni selalunya diode yang kita nak cari, kalau kita nak beli, kita type dia Schottky diode. Ini adalah untuk diode yang digunakan untuk buat design untuk freewheeling diode. Okey. Dan macam yang asal tadi kita tahu, saya dah bagi tahu dia punya karakter ataupun dia punya analisis adalah pada bahagian induktor, pada bahagian ni. Current pada bahagian sini yang penting ni untuk kita mengkaji. Okey, kat sini ada current IL nama dia. Kat sini ada current nama dia IR. High load lah. Current. Okey. Current tak masuk sini Capacitor ni sebab dia apa? Open Dia dalam keadaan open. Okey, jadi current dia akan lalu sini. So analisis dia adalah kat sini lah sebenarnya. Daripada current IL ni, current yang lalu kat sini. So yang ini kita ada wujudnya IL ni continuous dan juga discontinuous current lah. Okey. Ini yang saya maksudkan tadi tu. Okey, ini yang saya maksudkan. Okey, yang ini tengok ada dua keadaan untuk current. Ini untuk bentuk pulse yang kita berikan kepada lita tersebut. Okey, ini current dia ni. Tu yang saya cakap tu. Current dalam design dalam yang kita buat analisis dalam lita ini adalah dia bentuk triangular lah, bentuk segitiga gini Dia dalam bentuk dia macam bukit lah, dia charge, dia naik, kemudian dia akan turun. Naik dan turun ini adalah merujuk kepada ini, switching. Okey, bila dia naik ini, maknanya switch ini akan tertutup. Dia akan close. Bila dia turun, maknanya lita tu akan jadi open. Okey. Itu maksud dia lah untuk maksud naik turun ni. Lagi sekali. Okey, bila current ni increase, alamak.